Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa di sini kepada ini membaca kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita hormati penceramah kita pada malam ini, terutamanya pada saat kita berpuasa, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini insya-Allah kita akan adakan kuliah maghrib bulanan kita, dan mungkin malam ini malam terakhir untuk tahun 2020 untuk kuliah maghrib. InsyaAllah tahun depan banyak umur rezeki, kita sambung lagi lah kuliah bulanan kita. Setiap bulan kita akan panggil penceramah-penceramah daripada negeri kita ni untuk mengisi slot kuliah maghrib bulanan. Alhamdulillah, pada ini Ustaz Zamri bin Zahari daripada Pondok Modern Kandis Bacok sudi hadir untuk kita pada malam ini. Jadi tak ada kecil banyak, cuma soalnya kita nak teringatnya masih kita ni masih lagi dalam pembinaan. Kita tak luar tu untuk bahagian depan tu kita dalam proses nak bina dan memerlukan lebih banyak lagi lah. Jadi tabung ada tu boleh masuk lah, dan kita juga ada akaun masuk online transfer untuk memudahkan kita bersama. Tanpa meninggalkan masa, majlis menyebut dan mempersilakan Ustaz Zamri untuk menyampaikan kuliah kepada kita semua. Dengan suka kita yang majlis menyebut dan mempersilakan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa min aqwali nabiyyina al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi'amalin yudkhilukumul jannah. Bala ya Rasulullah. قال كن إماما كن مؤذنا. وقال لا أستطيع. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كن إماما. لا أستطيع يا رسول الله. قم بإزاء الإمام أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang pertama saya ucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada Masjid Kampung Teliput yang mempunyai barisan ahli dan kuasa yang kreatif sehingga dapat mengadakan kuliah maghrib bulanan di Kelantan ni, tuan-tuan sekalian. Insya-Allah penceramah ni dia tak kering, tidak payah, cuma atas kita.
Kalau kita mempunyai daya pemikiran yang kreatif, insya-Allah kita dapat laksanakan kuliah. Tetapi jika sebaliknya, maka kita berjalan sebagaimana biasa. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya diberi tajuk bebas. Sebenarnya tajuk bebas ni tak selesa bagi saya. Bebas ni maksudnya tidak ada ikatan. Nak kecek gapo dia kecek. Nak rayak gapo dia rayak. Nak marah ke siapa dia marah gila. Tak ada masalah. Tapi setelah mana saya fikir ini masjid baru di dalam pembinaan. Tu email pun ada seorang, tu pun hak muda, hak tua tak ada. Tengok Tok Bila, nampak suara sedap, tengok-tengok kecil. Tapi tak apalah, alhamdulillah. Jadi bermakna hamba tengok masjid ni secara umum sebagai pelawak luar memiliki ahli jemaah yang committed. Alhamdulillah. Jarang orang dapat kumpulkan ahli jemaah seramai ini di musim Covid. Ada. Salam pun. Nak salam pun takut. Ada setengah tak mari masjid, jak boleh 3 lagi. Alasannya Covid. Pada hari yang malah dia kata Covid lah. Penatlah. Nak. Jadi hamba bawa sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di dalam hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah membuka jalan kepada para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syurga ni banyak cara kita nak masuk. Bukan sah pintu syurga sab'atu abwabin atau 7 pintu syurga. Tapi kena ingat pintu neraka pun lebih kurang juga. Jadi bermakna pintu syurga ni banyak. Maka cara kita, amalan kita untuk masuk syurga pun pelbagai-bagai. Cuma kalau kita tanya kita ni duk pintu mana? Sebab orang puasa dia ada pintu dia. Dan orang lain pun ada pintu-pintu dia. Tak apalah, pintu A ke, pintu B ke, pintu C ke, yang pentingnya masuk syurga. Cuma baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bagi gambaran kepada sahabat cara nak masuk syurganya lagu ni. Ala ukhbirukum bi'amalin yudkhilukumul jannah. Tak sekadar aku ayat kamu satu amalan yang kalau kamu buat masuk syurga. Muka mana pilih 1 daripada 3. Ada jawapan A, B, C. Pilih yang mana satu. Betul belakang, tapi mungkin pilih C. Kalau pilih C ni, kalau kena cara masuk syurga insya-Allah. Bi amalin yudkhilukumul jannah. Dengan suatu tindakan, suatu pekerjaan yang boleh memasukkan kamu dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi ni tuan, kalau sebut syurga berai mulu. Nah. Nabi kata ala ukhbirukum bi'amalin yudkhilukumul jannah. Maka sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus menjawab bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, rayak gila. Yang pertama Nabi kata reka-reka sebab masa sejak. Kun muazzinan. Muna masuk syurga kena jadi tok bila.
Mana ada apa kita nak? Kun muazzinan, jadi tok bilal. Ni khas untuk lelaki. Orang perempuan tak boleh jadi tok bilal walaupun dia suara sedap sekali. Faridah Mak Sameh nak jadi tok bilal di Masjid Telipuk ni tak boleh sebab dia retin. Kun muazzinan, khas untuk lelaki. Nabi kata nak masuk syurga mu kena jadi tok bilal. Kalau orang tabligh kat siapa dia nak tubik ngamba ni 7 hari bulan 7 hari akad tangan. Siapa dia nak jadi tok bilal, cuba akad tangan. Mana tak saksi serabut? Apa kata asin? Cuba akad tangan sekali nak tengok. Tok Imin nak tengok lepas ni Tok Imin nak ambil lalu waktu bila. Sebab tak ada. Kamu tak saya tengok retina, tengok wajah tak? So, 2. Tak ada. So, 2. 2 orang. Kun muazzinan, jadi tok bilal. Besar pala tok bilal rupanya dia Tok Imin ni tuan. Kalau tok bilal tak mari, Tok Imin tak mari tu je mai. Tok bilal tidur berkali dia kata, Tok Imin berkata tak apalah, kita pakai semai rumah. Tapi kalau tok bilal bang, Tok Imin bekas bangun. Ada? Jadi yang pertama Nabi kata kun muazzinan, jadi tok bilal. Muazzin ni orang yang mengalunkan azan sebagai ketandaan masuk waktu semaya. Seperti hari ni kun muazzinan. Walaupun dari segi ranking jawatan dunia ni, kalau segi rawatib, dari segi imbuhan tok bilal ni rendah pada Tok Imin. Tapi dari segi ranking, dari segi kata pangkat, kedudukan di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tok bilal ni lebih tinggi daripada lebih tinggi daripada Tok Imin. Di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang nama muazzinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Bilal ibn Rabah. Batu panggil tok bilal. Tok bilal ni bukan tok bilal sebenarnya muazzin. Tapi bapa kita kata tok bilal? Sebab Bilal ibn Rabah adalah merupakan orang pertama menjadi muazzin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadu Allahu akbar, Allahu akbar, orang pertama sekali ialah Bilal ibn Rabah. Orangnya tak semak mana dengan kita mau ni, semak kita rambut kotak, duduk tengah malam tak nampak gigi. Sebab itulah apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam latih Bilal ibn Rabah ada dengan sahabat tak senang. Sahabat Nabi tak senang tu. Sehingga terkeluar kenyataan, ayakhudhu Muhammadun hadzal ghurab al-aswad muadzina. Dia kata tegang Muhammad ambil gagak hitam jadi muazzin. Nyawi gagak hitam, al-ghurab gagak, al-aswad yang hitam. Kalau dia tak royak gagak hitam, gagak baru tahu dah hitam gagak ni. Tapi nak royak dia hina Bilal ibn Rabah dan mempertikaikan pelantikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Sayyidina Bilal sebagai muadzzinur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa tu orang tak bela tu. Orang lain senyap belakang. Pakai senyap belakang sehingga turun ayat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Ayat ini seolah-olah pengisytiharan resmi daripada
Allah Subhanahu wa taala bahawa Bilal ini lebih bertakwa daripada sahabat-sahabat yang lain. Aku jadikan kamu, inna khalaqnakum, lelaki ada di kalangan kamu berjentina lelaki, ada di kalangan kamu yang perempuan, ada di kalangan kamu berbangsa-bangsa, ada Melayu, ada Cina, ada India, dan ada berkabilah, berpuak-puak. Tapi mu kena ingat, walaupun kamu lelaki hebat, walaupun kamu daripada bangsa yang hebat, walaupun kamu daripada kabilah yang termulia, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Masjid kita tak tahu siapa yang lebih bertakwa. Amak percaya belum tentu tuan-tuan. Nak kita amak percaya belum tentu tuan-tuan. Sebab itulah Bilal ibn Rabah telah dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mana ada dengan sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mempertikaikan pelantikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Sayyidina Bilal. Sebab itulah kita pada masa ini dan masa akan datang, kalau untuk Bilal kena sebut molek, kerana Bilal ibn Rabah ini merupakan orang yang dimuliakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang telah mengambil tugas Bilal ibn Rabah adalah orang yang mulia. Dan di antara alasan yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pelantikan Sayyidina Bilal sebagai Tok Bilal ialah kerana huwa anda sautan mink. So, kalau kita bahasa Kelantan, suara dia tu lebih latah daripada suaramu. Nak tak? Kalau dia bang kat orang semangat nak bangun, semangat nak mari masjid, bukan kau tidur tak. Ini maksudnya. Ini kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Tok Bilal. Jadi lepas ni kena berebut jadi Tok Bilal, tapi jangan bergocok sudah, malu kat orang. Berebut speakernya ni. Insya-Allah tu gurau ya. Tapi asalnya tuan-tuan sekalian, jawatan ini kalau orang bagi kena ambil. Malu kat orang kalau masjid yang sebesar ini siapa kau tak ada Tok Bilal. Bobo kita ni mau tengok-tengok, masya-Allah tabarakallah, pitih banyak belaka. Mana? Kita tahu orang banyak pitih, orang tak ada pitih ni. Cari yang nyana kita tahu dah. Kau nak ke mana? Jadi gaji Tok Bilal tak ambil tak apa, wakafkan diri untuk jadi Tok Bilal di masjid. Alhamdulillah. Kalau boleh buat-buatlah tuan-tuan sekalian. Sebab fadilatnya lebih besar, teramat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ranking yang pertama, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kepada sahabat, sebenarnya mana sahabat kata, ya Rasulullah, tolong khabarkan kepada aku dengan tindakan, dengan amalan yang boleh memasukkan aku ke dalam syurga. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kun muaddzinan, jadi Tok Bilal. Nah, yang kedua, jadi sahabat ni mungkin dia tak sesuai kerana suara dia tak latah mana, lalu dijawab lalu, la astati', ya Rasulullah, musuh aku jadi Tok Bilal tapi aku tak mampu. Habis cerita. Tak mampu beres. Tak boleh suara tak apa latah mana, jadi ikut orang lain lah. Tak apa, muka-muka bagi wajib. Tak. Tapi Tok Bilal ni fardu kifayah. Kalau tak ada Tok Bilal, mapuh masjid kerana Tok Bilal, dosa habis kapung. Tak imam pun berdosa. Kita tak ada Tok Bilal.
Jadi bermakna tugas ni kena pakat fikir. Jangan paksa Tok Bila pula. Tok Bila kena mari masjid 10 minit, kena mari dah 15 minit kena ada di masjid. Allah metakut AJK pun kemah ketemu nang. Ada? Tok Bila 15 minit mesti ada di masjid. Longgarlah sikit. Sama-sama kita kan. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah kata kalau mu tak boleh jadi Tok Bila, kun imaman. Jadi Tok Imam lah. Kalau kita Tok Imam dulu tahu tak? Tahu Tok Imam dulu nak jadi Tok Imam. Tak boleh. Dah tak boleh jadi Tok Imam, jadi Tok Bila. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tok Imam duduk raki yang kedua minta maaf tu sekalian. Kun muazzinan jadi Tok Bila. Tak boleh ya Rasulullah. Kun imaman jadi Tok Imam. Tok Imam ni dia tetap sunat. Tok Imam. Tok Imam ni maksudnya imaman. Orang duduk depan sekali Tok Imam. Kun imaman jadi Tok Imam. Tok Imam ni kena sah sembahyang dia, maka insya-Allah dia layak jadi Tok Imam. Kalau sembahyang dia tidak sah, bermakna dia tak layak jadi Tok Imam. Man sahhat salatuhu sahhat imamatuhu. Orang sembahyang dia sah bermakna keimamannya pun diperakukan oleh syarat kita. Jadi tak payah tuan-tuan sekalian, jangan dia ingat tak boleh kau jadi Tok Imam. Jadi benda ni tidak payah mana. Bukanlah suka, tapi payah tak payah pun Majlis Agama Islam di Kelantan kita temu duga dengan Tok Imam. Kalau kena Tok Imam, kita menduga baru ni. Dia boleh jadi Tok Imam kerana lulus temu duga. Kalau tak lulus tak boleh. Pada dia nak ada CJ SMU ke, CJ STAM ke, diploma kau tak kira lah. Yang pentingnya ada kelayakan. Ambil lah. Dah layak ambil. Tok Imam ni serupa lah dengan Tok Bila. Bahkan Tok Imam ni tugas dia kalau ikut majlis agama, Masya Allah tabarakallah, lebih besar tanggungjawab dia. Kalau gitu tak saya jadi Tok Imam lah, dia kata. Tanggungjawab besar doa. Kalau tak jadi Tok Imam belaka, dosa belaka semua kampung. Tanya Ustaz Arif kata amu sibuk. Tanya hak ni amu menega, tak ada masa. Minta maaf. Akhirnya masjid tak ada Tok Imam. Maka lagu mana? Sehingga tutup masjid kerana tak ada Tok Imam. Ada. Dia kata tak ada tuan-tuan. Sebab itulah kita kalau kampung kita dah ada Tok Bila, ada Tok Imam, nikmat dah tu tuan. Setengah masjid, setengah surau, setengah balasah terpaksa tutup. Apa? Tok Bila tak ada, Tok Bila mati baru ni. Lepas Tok Bila mati 3 minggu, Tok Imam pula tak ada. Bahak meninggal ni lagu mana? Hak tak reti nak jadi Tok Bila pun tak boleh, nak jadi Tok Imam pun tak boleh. Arahkan kepala tu. Ada tuan-tuan yang kata tak ada. Batam mengata kalau tuan-tuan duduk kampung ni, Masya Allah, Tok Imam pun ada, Tok Bila pun ada. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan nikmat Allah mana lagi yang kita nak dustakan? Kita ni tuan-tuan kena ingat, kita duduk di atas dunia, 2 nikmat yang paling besar. Harta tak banyak, tak ada masalah. Boleh makan, alhamdulillah. Pakak tak besar, tak ada masalah. Orang tak panggil datuk, dating, tak ada masalah tu. Kerana nikmat hak tu kata aksesori. Kalau tak ada barang ni pun kereta boleh jalan. Kalau ke mana? 2 nikmat yang Allah bagi kepada kita.
yang tidak boleh ditolak banding dengan nikmat-nikmat yang lain yang diungkapkan oleh budak-budak pondok kita. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah di atas dua nikmat yang tidak boleh dibayar dengan wang ringgit, yang tidak boleh ditukar dengan harta benda, pangkat, kedudukan di dunia. Dan kalau tak ada hal lain pun cukup, asalkan dua ini wujud di dalam diri kita, yaitu al-iman wal islam, keimanan dan keislaman. Wa kafa bihima min ni'mah, cukup dua ini sebagai nikmat yang Allah bagi kepada kita. Cuma apabila kita kata iman, Islam, dia mesti ada pala, tuan-tuan. Nah, mesti ada pala yang boleh memadu keimanan dan keislaman kita. Mesti ada ketua. Kalau di peringkat kampung, dia ada Tok Bila, dia ada Tok Ngulu, dia ada Tok Iman. Kalau kita pergi lonjok sikit pakat daerah, dia ada Tok Gada, Tok Gawa. Naik sikit lagi dia kena ada Tok Wakil. Naik sikit lagi kena ada Esko. Naik sikit lagi dia ada Menteri Besar. Naik sikit lagi dia ada Raja. Raja ni kalau bawa dua perkara ni, insya-Allah selamat kita, tuan-tuan sekalian. Dan kita berada di atas nikmat yang besar, dan kita berada di atas landasan yang betul. Tidak ada kita ada guna, tidak ada kita ada kerajaan, kita ada raja, tapi perjalanan kita tidak mengikut lunas agama sebagaimana digariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah orang kata, kalau pemimpin minat ke Islam pun, kalau tak boleh kita 200 bulan buat gapo dia kata. Lagu tu pula. Gak kalau tu okey nak wipiti kita 200 bulan, baik ambil tu okey jadi tu lelaki selalu sini. Kau mana? Nafkah wajib. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melangkah jauh ke hadapan, kita tengok Islam ni mesti ada keketuaan dia. Sebab tu mak kata di kampung kita tu mikir di peringkat alih atas lah. Di kampung kita ni ada Tok Bila, ada Tok Imeh, ada Tok Ngulu yang nak kepada Islam, yang minat kepada agama. Dah cukup tuan-tuan sekalian. Sebab Islam ini dia tak boleh hidup tanpa ketua. Al-insanu madaniyun bit-taba'. Manusia dia hidup bermasyarakat. Kau ada orang sini kata, "Amo, kalau orang tak sebaik dengan amo tak apa. Amo nak seorang, duk kubur tepi kubur boleh?" Ada lagi tu? Tak ada, tuan-tuan. Dia nak tepi kubur, kaya pakar. Ni piuh dia ni, pakar piuh. Piuh hang pakar ni padahal harga ni amo tolak lah ni boleh 3 ya. Tu ada orang nak tak saya tak tahu. Tapi nak boleh kopiah ni berapa orang buat ni tuan-tuan. Bermula daripada penanai kapal, daripada pengilat tubik piah ni, amo tak lihat ayat langkah dia, tapi nak ayatnya nak boleh piah seputih ni tuan-tuan sekalian, berapa tangan manusia. Tiba-tiba kalau orang kampung ni kata hamba, orang tak cara kamu tak hamba. Ingat tuan-tuan, kita tak boleh hidup dalam keadaan bersendirian. Alaikum bil jamaah. Mu kena hidup secara berjemaah, jangan hidup secara bersendirian. Yadullahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah bersama jemaah. Innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Sesungguhnya serigala akan memakan kambing yang terpencil.
Dia serigala ke? Dia makan hok mana? Hok duduk, hok kami, hok duduk di pagar sorang. Tu makanan dia. Jadi syaitan adalah merupakan serigala bagi manusia dan dia mudah makan kalau kita duduk sorang. Tak cara kat orang. Bapa tak cara. Aku kaya sekali kapun. Cara aku ada kat orang. Kalau buh lagu tu, cepatnya makan kau syaitan. Minta maaf tuan-tuan sekalian. Jadi bermakna ini nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kena syukur banyak-banyak. Kalau kita ni terbila pun tak boleh. Orang tak ketawa, duk main gosok tekuk semua. Ai tak lagi amo. Week demo. Hak tu pun dia gosok tekuk juga. Tak juga. Sorok tak apa nak tubik mana dia tu. Tak jumpa dengan speaker, tak tubik dia sorok. Bola jadi tak bila, week orang lain. Nah tak? Apabila dia tak boleh nak jadi tak bila, we jadi tak imeh. Tak imeh boleh tak imeh. Tak imeh tak perlu tarik dia tu. Pakai baca selayar begitu tak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup dah. Nak? Kau mana? Tak perlu tarik. Tak perlu tarik sepotong bila lah. Tok bila kena tarik. Allahu akbar, Allahu akbar. Tok bila. Tak email lagu tu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada di masjid di kita di negeri kita ada sebuah masjid orang jenis lagu tu. Orang jenis tok bila narik, tok email narik. Tapi tak apalah. Jadi nak ayatnya tuan-tuan sekalian, tugas tok email ni tidak seberat tok bila dari segi penggunaan suara. Sebab itulah Nabi tawar ke dia, dah mu tak boleh jadi tok email kat jadi tok bila. Kalau mu nak masuk syurga. Rupanya ada sahabat ni sepuluh kita juga. Tawar tok bila pun tak boleh. Tawar tok email pun tak boleh. Ada juga sahabat tu. Jadi usinglah tu. Sahabat mu ada lagu tu juga. Kalau kita hari ni tak boleh jadi tok bila pun tak boleh, tok email pun tak boleh, jangan sedih. Sebab sahabat pun ada juga lagu tu. Sedangkan sahabat ni sahabat Nabi tu. Kalau sahabat Nabi nak jadi tok bila apa tak boleh, jadi tok email apa tak boleh. Tua-tua yang boleh buat modal esok. Agak kalau aku jadi tak boleh jadi tok bila, tak jadi tok email, tak apa, tak ada masalah. Sahabat Nabi pun ada tak boleh juga. Boleh hujah dah tuan-tuan. Tak? Jadi apabila nak jadi tok email apa tak boleh, nak jadi tok bila apa tak boleh, Nabi kata qum bi izail imam. Kalau begitu jadi makmum. Jadi tiga ya tuan-tuan. Kalau nak masuk syurga tiga ni tuan-tuan. Tak boleh jadi tok bila, jadi tok email, tak boleh jadi tok email, jadi makmum. Giapak tak ada tuan-tuan. Habis setakat tu. Tuan-tuan nak pilih hak mana? Hak tak mari semai Jumaat tu nak boh dalam kategori mana? Minta maaf lah tuan-tuan, bukan nak mengata umum ni tuan-tuan. Amo pun tak tahu siapa dia mari, siapa dia tak. Tapi dah tuan-tuan respect kamu, kamu kecek. Sebab Nabi kata nak masuk syurga satu daripada tiga. Tak bila, tak email, makmum. Kalau tiga-tiga ni tak ada, nak jadi ke dia? Qum bi izail imam. Cuba jawab mai kamu. Tawa jadi tok bila ini. Tawa tok email ini juga. Tawa makmum tak mari. Nak masuk syurga ke mana tuan-tuan sekalian? Sebab itulah sahabat ni dia tidak kata la astati ya Rasulullah. Apabila Nabi tanya yang ketiga, tak ada jawapan keluar daripada mulut dia, la astati, aku tak mampu ya Rasulullah. Kerana Nabi ni tuan-tuan, siapa kau tak papuh mari ke masjid. Nabi tu.
Tak? Papa sahabat letak celah ketiak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak ni seorang papa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid. Tak mampu di saat-saat akhir kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekala dia jadi imam. Hari itu dia minta Bilal jadi imam. Dia jadi makmum. Siapa tak tu tuan sekalian? Sebab itulah kita kadang-kadang kena malu dengan sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum, orang buta tuan sekalian, mari menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak minta keuzuran, ya Rasulullah, kalau boleh kecualikan saya daripada datang ke masjid. Sebab di Madinah ni dia banyak binatang. Sebab Madinah tu tempat Masjid Nabawi asalnya kebun taman. Kebun taman ni ada belakang lipat, jeking, kalau ular ada belakang. Ad-dawab merata, wal hayyah ular ada belakang. Maka peringkat pertama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiyakan tuntutannya. Tapi apabila dia nak bangun, dia tanya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya siapa dia? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nabi tanya, atasma'un nida? Mendengar apa? Enggak kita alasan, yang kata tak ada alasan kaduk kapung. Tak? Kaduk kapung zaman lah ni nak kata tak dengar orang bang, boleh kata juga kalau dia tu bisu pekak, boleh lah. Tapi kalau telinga dia molek, kalau dengar dikit gedik kaki, dik, bermakna telinga dia dengar. Tapi kalau dengar orang bang, tak erti ya. Benar. Nabi kata, atasma'un nida? Mendengar kedak orang bang? Maka Abdullah ibnu Ummi Maktum kata, na'am ya Rasulullah. Qala fa'ajib. Maka Nabi kata, kalau mendengar orang bang, mungkin lagi. Ni siapa dia tuan-tuan sekalian? Abdullah ibnu Ummi Maktum, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam buta. Makna kata kalau kita ikut kepada sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ni malu tuan-tuan. Kita malu. Yang buta pun ditanya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar kedak orang bah? Maka dijawab, dengar ya Rasulullah. Maka Nabi kata, fa'ajib. Maka sahutlah suruhan. Jadi bermakna kesimpulan yang kita boleh buat tuan-tuan sekalian, wajib kok mana pun kita mari ke masjid. Tak kira lah sama aja dia tak bila, sama aja jadi ta'imah. Tak boleh jadi ta'imah makmum. Kalau tak boleh juga, kalau ikut Ustaz Azhar, dia kata mudah ya orang lagu ni, buat kolah besar, ikat-ikat selain dalam kolah. Nak suruh jadi ta'imah, mu tak boleh tak bila, mu tak boleh duduk dalam kolah situ lah. Nak kolah kan? Selain pun kolah jadi buah air banyak, takut mati. Buah sikit-sikit sudah. Ni tuan-tuan sekalian. Jadi 3 perkara yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai asas kehidupan kita. Karena apa yang kita faham daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau 3 perkara ni kita buat dengan molek tuan-tuan. Ada tok bila, ada tok imam, ada makmum, dan makmum pun tidak lakuh koksi. Nah, bukanlah tak ada imam rokok dia rokok dah, tak ada tok imam sujud dia sujud dulu pada tok imam. Kalau tak ada hal lagu ni, gak tok imam pun ada hak jenis
ada tertitik-terning. Tak tak? Kalau orang kata Tok Imam naik ke rakaat yang ketiga, rakaat yang kelima sebagai contoh, maka makmum kata subhanallah. Tok Imam pun alhamdulillah. Bunyi tok makmum kata subhanallah, dia pun turun balik. Kenapa? Kerana dia yakin bahawa dia tersalah. Kita tak Tok Imam hak jenis. Orang kata subhanallah, dia lepas maya, gua nak ajar Tok Imam kau? Mu tak tahu dah aku dilantik oleh Majlis Agama Islam di Kelantan. Tak tahu ke? Kalau tak ada lagu tu tuan. Kalau Tok Bilal pun duduk ngemolek, Tok Imam pun duduk ngemolek, makmum pun duduk ngemolek, amba yakin kehidupan bermasyarakat pun comel. Sebab falsafah sembahyang jemaah ni tuan ada kaitan dengan kehidupan masyarakat. Sebab itulah Tok Imam tak buat seorang, dia tak buat dua. Masjid negara ke Masjidil Haram seorang Tok Imam tuan. Kampung kita ni berapa orang Tok Ngulu? Tak kira hak gemulah ni nu, hak lah ni. Seorang Tok Ngulu. Kalau hak jenis dua tu penat tu. Seorang Tok Ngulu. Tok Imam berapa orang? Seorang ya. Tu Tok Imam ada satu dua. Tu Tok Imam mudah ni, Tok Imam dua. Tapi Tok Imam seorang. Tok Wakil seorang. Menteri besar seorang, raja seorang, Perdana Menteri seorang, walaupun ramai hak berebut nak jadi Perdana Menteri seorang ya. Ini asas penyusunan masyarakat tu tuan. Sebab mak kata kalau kita duduk dalam masyarakat, tiga perkara ini berjalan dengan baik, Tok Imam berjalan dengan baik, Tok Bilal berjalan dengan baik, makmum berjalan dengan comel, maka insya-Allah masyarakat itu adalah masyarakat yang baik. Tapi kalau Tok Imam duk balas dengan Tok Bilal, malu kau ke? Minta maaf lah Tok Bilal, Tok Imam dah. Bukan kata Tok Imam ni, tapi nak oyak. Jika sekiranya ahli jatuh kuasa balas sama sendiri, tak? Ada. Bukan mau nak ngajar ke tuan-tuan, tak. Tapi memang ada. Video, dalam video baru ni seorang ahli jatuh kuasa masjid pengurusi. Jatuh mana? Ni, masjid ni saya bertanggungjawab, bukan awak. Yalah, tapi urus dengan baik. Jangan duk balas sama kita. Malu kat orang. Kalau perkara ini kita susun dengan baik, maka insya-Allah masyarakat kita masyarakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan kita. Tapi kalau kita tidak cuba susun dengan baik, dia akan membawa satu perkara yang tidak baik dalam masyarakat kita. Jadi saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan masjid kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimakmurkan sebagaimana dimakmurkan oleh para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sahabat zaman dulu gak, hebat, enggak? Tiap hari Jumaat pasal bukhur. Tahu bukhur ke apa dia? Bukhur ni hak jenis. Gak ada sehari. Calok ke dia gini. Bakar dalam bekas. Tubik asap. Tubik. Bukan kemiyah nak mati. Kemiyah tu boleh tanya siapa dia mati malam ni. Ni hak bukhur ni hak jenis wangi tu. Dia panggil dia. Dia ada dalam bekas jual di Jabal Rawah tu. Boh dalam tu kat nyala air kat semerbak. Hari Jumaat memang disunatkan kita wangikan masjid kita dengan wangian-wangian seperti itu. Tapi walau bagaimanapun nak tunjukkan kepada kita bahawa proses mengimarah masjid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik, berjalan dengan tertib training dia. Cuba tuan-tuan bayang. Seorang Arabi mai kecing di masjid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat cerita tu? Ingat tak? Arabi kecing tepi masjid.
Kalau kita katak apa kali tak nyerok, demuh balik dengan ambulan kalau kita. Masjid benar molek warna nyeri kecing. Sahabat Nabi lagi katak tuan-tuan. Apa kecing atas masjid? Nak teratih jatuh kuasa boleh terat kecing di masjid sekali. Aja kata sawak ke mana? Amba rasa balik dengan imbulan rasa. Balik kaki pak lah. Mari kaki dua balik kaki pak. Tapi sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi itu kecing, dia kata biar je kecing dulu. Biar habis dia kecing dulu. Oh, kita tak masuk akal lah tuan-tuan. Dah lah dia kecing, payah suruh kecing dia puas dulu. Yalah tuan-tuan, kalau untuk kecing puas nyeceh habis. Kali dia kecing puas situ ya. Nah, tapi kali dia tak puas kecing, dia tengok sahabat Nabi mari dia lari. Contohnya lagu mana? Habis hai kecing di masjid ni. Sebab tu Nabi kata biar dia kecing dan biar puas dulu. Lepas tu mungkin ambil air sebelah di satimuk, ambil cuah kat dia kecing tadi. Tengok pendekatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak boleh beza lah. Jangan kiyah masjid yang Nabi zaman lain ni. Zaman Nabi masjid latar dia dengan pasir. Kita lah ni dengan kapek. Mozaik pula. Kalau puhai selari pun tak ada. Kalau ke mana? Jadi bermakna itulah pengurusan yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sahabat nak pergi katak, nak pergi godang, tapi Nabi kata jangan. Biar dia kecing, dia puas dulu. Lepas tu ambil air jeruh tempat dia kecing tadi. Alhamdulillah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, aku tidak utuskan kamu ya Muhammad kecuali untuk beri rahmat kepada seluruh alam. Jadi urus rumah Allah dengan baik, urus dengan penuh ketertiban dan akhlak. Jangan kita urus dengan kekasaran, maka insya-Allah mudah-mudahan tindakan kita, urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat itulah untuk malam ni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.